Tak apalah. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum kepada para pelajar yang dikasihi. Seperti mana yang kita sedia maklum. Okey, seperti biasa pada hari Isnin 9.30 sehingga 10.30 ialah kelas RBT. Okey, jadinya saya harap pelajar bersedia dengan alat tulis, buku teks, buku nota dan juga lembaran kerja yang telah saya edarkan sebelum cuti hari raya 2 minggu yang lalu. Jadi pada hari ini kita akan teruskan topik kita berkaitan dengan bab 3 reka bentuk mechanical. Okey, reka bentuk mechanical. Jadi pada hari ini okey, pelajar akan mempelajari standard pelajaran 2.2.2 iaitu menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih dan 2.2.3 menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gadget yang menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih. Okey. Sebelum tu cikgu nak tanya, Nuain, sebutkan satu daripada komponen mekanikal yang kita dah belajar pada minggu yang lalu, Nuain. Nuain. Muadib, sebutkan satu daripada 11 komponen mekanikal yang kita dah pelajari pada minggu yang lalu. Muadib. Hai, nama ada orang yang tak ada respon ni. Siapa ingat? Ya, Aida. Tak dengar. Sebut satu komponen mekanikal. Gear. Afiq? Gear. Tak dengar? Gear. Gear, yes betul, gear. Salah satunya ialah gear. Okey. Aida ada? Selain daripada gear, ada 11? Takal. Takal, okey. Takal. Afiq dah sebut. Tali sawat. Ha? Tali sawat. Tali sawat. Okey, itu antara 3 komponen mekanikalnya. Dia ada 11. Ingat minggu lepas ada 11. Okey. Gear, pautan, tuas, takal, tali sawat, aci sesondol, aci engkol, gelongso, galas berbola, bindu dan juga rantai. Jadi ada 11 komponen mekanikal. Hari ini, okey, kita nak tengok saya present sekejap. Nampak? Nampak slide pelajar? Nampak. Alhamdulillah. Okey. Okey, jadi hari ini kita akan sentuh standard pembelajaran 2.2.2 dan 2.2.3. Okey, yang pertama menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih. 2.2.3 menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gadget yang menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih. Okey, tengok pada slide. Gambar apa? Gambar apa? Basikal. Gambar basikal. Okey. Basikal lajak. Basikal lajak. Okey. Ada basikal ni gambar basikal yang pertama ni, okey, yang merah ni basikal ni biasalah ya. Okey, yang kedua sekarang ni dah ada inovasi terbaru, ada basikal LED. Okey, pada tayar ni Ada basikal LED. Lagi ada basikal, ni basikal apa ni?
Yang biru ni. Basikal lipat. Basikal lipat. Dan yang terkini dan dah ada pun. Ni basikal Kipas angin. basikal terbang. Jangan kata kereta je terbang. Basikal pun dah boleh terbang sekarang. Okay. Jadi ini ialah produk yang telah yang mempunyai sistem mechanical, komponen mechanical yang telah diinovasikan. Salah satunya ialah basikal. Okay, kita tengok ya. Okey, kita akan menjelaskan bagaimana sistem mechanical berfungsi pada produk yang dipilih. Pelajar boleh rujuk muka surat 48, buku teks. Apa yang dikatakan dengan sistem mechanical? Okey, pada minggu lepas kita dah bincang. Sistem mechanical ialah satu sistem yang melibatkan penggabungan beberapa komponen mechanical yang berfungsi dan digunakan untuk selesaikan sesuatu tugas. Okey, jadi pada satu sistem biasanya dia ada input, proses dan juga output. Okey, pada satu sistem lah, sistem ni produk ni. Sistem maksudnya ialah produk ni ialah basikal. Okey, jadi komponen mekanikal yang terdapat pada basikal. Siapa tahu? Apa boleh sebut? Ada komponen mekanikal yang terdapat pada basikal. Rantai. Rantai lagi? Kacang. Bearing. Bearing lagi? Gear. So, kan tu basikal gear. Gear. Okey, tuas dan gear. Okey, kita tengok ya. Okey. Ini ialah bahagian yang terdapat pada basikal. Ada brake, ada handle, ada tayar dan ada pedal. Okey. Kita tengok. Yang pertama. Handle. Okey. Handle. Fungsi handle. Okey, fungsi handle ialah mengawal haluan basikal ke kiri, ke kanan atau ke hadapan. Ni bahagian hadapan basikal ni nama dia handle. Pengguna dapat menggerakkan handle dengan bebas kerana menggunakan galas berbola. Galas berbola ni terdapat pada bahagian sini. Okey, ini pada bahagian sini, dalam ni ada diletak galas berbola. Galas berbola ni apa inilah. Okey, awak panggil apa? Hari tu, awak panggil apa? Kelas awak ke kelas satu lagi? Disebut sini kekacang. Kekacang. Okey, sebenarnya ialah galas berbola ataupun ball bearing. Jadi fungsi ball bearing ni sangat penting untuk handle. Kalau tak ada ball bearing ni, basikal tak boleh ke kiri, ke kanan, atau ke hadapan sebab basikal tu dikira matilah, tegak aja Dia tak boleh melakukan pergerakan ke kiri ke kanan. Bahaya tak? Bahayalah Okey. Bahaya. Terusnya. Ni apa? Siapa nampak slide ni boleh baca? Apa ni? Boleh. Apa dia? Brake. Okey. Brake. Apa fungsi brake? Brake sangat penting pada basikal Digunakan untuk memperlahankan atau memberhentikan basikal yang sedang bergerak. Okey. Apa komponen mekanikal yang ada pada brake? Okey, komponen mekanikal yang ada pada brake ialah tuas. Okey, tuas digunakan pada pemegang pencengkam brake. Okey, yang disambung dengan wire ni. Okey, wire pada basikal. Okey, ada tuas. Okey, digunakan pada pencengkam brake. Di sini, di kawasan sini. Okay, bila awak tekan dia brake, okey, pencengkam ni akan digunakan untuk cengkam kawasan tayar tu supaya dia perlahan dan juga seterusnya boleh memberhentikan kenderaan tersebut, basikal tersebut. Okey, setakat ni dua komponen ni ada soalan nak tanya cikgu? Ya ada. Ya ada. Tak ada. Boleh cikgu teruskan? Tak ada. Okey, boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, cikgu teruskan. Bahagian yang ketiga, apa dia?
pedal. Okey? Pedal. Apa fungsi pedal? Okey. Pedal dia berfungsi untuk dipijaklah supaya pedal ini akan berpusing apabila dikayuh. Pedal akan berpusing apabila dikayuh dan menghantarkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak. Jadi di sini ialah kawasan input pada basikal. Betul tak? Kalau pedal tidak berpusing, bermaksud basikal itu boleh bergerak? Tak boleh bergerak. Jadi pedal ini digunakan sebagai input. Jadi pedal akan berpusing apabila dikayuh dan menghasilkan tenaga penghantar kuasa untuk basikal bergerak. Jadi inputnya di sini pedal. Prosesnya apa yang berlaku? Rantai dan gear memainkan peranan sebagai komponen penghantar kuasa. Secara tak langsung, bila pedal ni dipijak, rantai dan gear basikal akan berpusing yang akan disambung pada tayar. Jadi tayar belakang akan mula bergerak, seterusnya dia akan bawa ke tayar hadapan. Okey, jadi rantai dan gear ini ialah prosesnya, seterusnya outputnya ialah tayar akan bergerak. Okey. Komponen yang keempat, bahagian yang keempat ialah roda. Bahagian yang keempat ialah roda. Kita tengok apa yang ada pada roda. Sebelum tu, fungsi roda membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Jadi, apa komponen mekanikal yang terdapat pada roda? Ada apa? Ada galas berbola. Galas berbola terletak pada roda yang mana dia boleh membenarkan roda berputar dengan mudah. Nampak kat sini. Ada galas berbola. Jadi ada berapa bahagian dalam basikal ni, Taja? Gabungan berapa bahagian? Bukan gabungan berapa bahagian. Berapa bahagian yang ada komponen mekanikal? Ada berapa bahagian yang ada komponen mekanikal? Ada? 4. Ada 4. Ada brake, ada handle, ada pedal dan pada tayar. Setiap bahagian pada basikal ini ada komponen mekanikal masing-masing yang mana gabungan komponen mekanikal ini boleh menghasilkan satu produk. Produknya ialah basikal. Produknya ialah basikal. Jadi ada 4 bahagian yang mana setiap bahagian ini mengandungi komponen mekanikal dan gabungan mekanikal ini menghasilkan satu produk. Okey, clear? Clear ke? Clear. Alhamdulillah. Okey, kita tengok ni proses tadi. Proses tadi input, ada proses, ada output. Proses komponen mekanikal. Yang pertama input, pedal dan ankle. Pedal ni akan dipijak dan ankle di sini akan boleh diputarkan. Seterusnya proses dia, gear dipacu bersambung dengan gear pemacu menggunakan rantai. Maka berlaku pergerakan pada tayar belakang yang akan menggerakkan basikal. Outputnya, tayar belakang pusing. Jadi dia boleh menggerakkan basikal. Galas berbola pada tayar membantu untuk mengurangkan geseran. Clear. Terusnya. Ini handle. Dah saya ringkaskan di sini handle, brake, pedal dan juga rantai. Handle dapat mengawal haluan basikal, dapat digerakkan dengan bebas kerana menggunakan galas berbola yang patutnya ada di sini. Brake memperlahan atau memberhentikan basikal, tuas digunakan pada pemegang pencengkam brake. Pedal boleh menggerakkan basikal apabila dikayuh, rantai dan gear digunakan untuk penghantaran kuasa. Dan satu lagi roda membolehkan basikal bergerak dengan lancar. Di galas berbola membenarkan roda berputar dengan mudah. Baiklah para pelajar.
Sekarang saya nak awak tengok ni. Ni gambar apa? Produk apa? Kipas. 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 Okey, kipas. Soalan saya. Okey, soalan saya. Apakah komponen mekanikal yang terdapat pada gambar di bawah? Kacang. Sendiri. Pada tiang kipas ni yang nak sambung dia dengan shilling, ada apa satu komponen? Ada satu komponen. Apa komponen yang ada di situ? Takkan. Takkan. Lagi jawapan lain? Pada. Apa? Pautan. Okey, pautan sebenarnya. Pautan ni dia jadi penghubung bagi sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan satu sistem. Maknanya dia paut di sini. Ada satu pautan di atas ni, di dalam ni. Dia paut antara tiang, tiang apa ni namanya? Apa ni? Tiang kipas ni dengan shilling. Dia paut. Jadi komponen mekanikal di situ ialah pautan. Okey. Pada muka kipas yang disambung dengan ni, apa nama ni? Bilah ni ada satu. Apa dia? Skru. Yang membolehkan dia berpusing. Skru bukan, skru bahan. Yes. Ini komponen mekanikal yang membolehkan dia berpusing supaya mengurangkan geseran tadi. Apa dia? Pada basikal pun ada. Ball bearing. Gear. No. Gear. No. Ball bearing. Yes, ada ball bearing. Okay, ada ball bearing. Kat sini ada ball bearing yang menyebabkan kurangnya berlaku geseran, mengelakkan geseran dan menyebabkan dia boleh berpusing dengan baik. Okay, jadi ada dua. Ada pautan dan juga ball bearing. Shan, ball bearing in Malay apa dia? Dalam bahasa Melayu? Galas berbola. Pandai. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Apakah komponen mekanikal yang terdapat pada gambar di bawah? Okey, ni gambar apa ya? Ni. Cip. Siapa tahu? Start dengan huruf M. Monopod. Pandai. Siapa tu Apa yang respon tu? Okey. Good. Ni ialah monopod. Okey. Sebut satu komponen mekanikal yang ada pada monopod. Empat. Apa komponen yang ada pada monopod? Apa boleh? Saraha. Oh, Saraha. Takkan. Takal. Tak tepat. Takal ni dia macam mesin tau. Dia boleh berpusing. Ada ganda. Kan? Gelongso. Gelongso. Gelongso, betul. Gelongso di mana? Gelongso di mana? Dekat dia punya batang. Batang yang boleh Panjang pendek. pendek kan dia punya ni, batang monopod ni. Lagi satu? Ada gelongso, satu lagi. Apa dia? Satu lagi. Pautan. Pandai. Pautan tu di mana? Tak letak kamera. Okey, dekat kamera ni dia akan pegang kamera ni, okey, supaya tidak jatuh pautan. Paut. Dia paut kamera ni. Okey, kalau pada boleh satu. Tak ada gambar, saya tak letak gambar. Okey, saya bagi contoh. Payung. Okey, kita tengok payung Sat. Sekejap saya cari payung. Gelongso. Yes, gelongso lagi. Gelongso lagi. Pautan. Gelongso dengan pautan.
Okey, saya nak tanya kejap Saya cari gambar payung. Payung je. Okey. Okey. Dekat mana gelongsornya? Yap Rongbing. Dekat mana yang kata ada gelongsor pada payung? Yap Rongbing, ada tak? Dekat mana ada gelongsor pada payung? Chin Lee. Dekat mana ada gelongsor pada payung? Kat bahagian mana? Bahagian sini Sini ada gelongsor. Saraha. Lagi satu ada apa? Pautan. Pautan. Dekat mana Saraha? Dekat atas payung Yes. dengan batang. Payung ni, yang ni jaring-jaring ni, ini ialah pautan dia yang nak paut tempat kita nak berteduh dengan batang payung. Okey. Pandai awak ni. Alhamdulillah. Maknanya fahamlah. Jadi ada 11 sistem mekanikal. Okey, seterusnya. Okey. Menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gadget menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih. Okey, seperti biasa, untuk menghasilkan ataupun membuat selepas satu amali yang kita belajar, teori yang kita belajar, pelajar akan buat amali. Jadi sebelum kita buat amali menghasilkan reka bentuk gadget ni, pelajar perlu menghasilkan lakaran 3D. Okey. Seperti contoh yang terdapat dalam muka surat 49. Okey, gadget yang dipilih, sistem mekanikal yang dipilih ialah yang terdapat pada basikal, iaitu produknya ialah lampu basikal. Okey, jadi pelajar perlu tengok rajah yang ada dalam slide ni ataupun dalam buku teks muka surat 49 ni 3 gambar idea macam mana penghasilan kita panggil inovasi, menghasilkan gadget lampu basikal. Okey, seperti mana awak nampak dalam slide ni proses reka bentuk bermula dengan melakukan beberapa lakaran awal. Idea kemudian berkembang untuk memenuhi kehendak pengguna. Macam awak buat hari tu, kita dah buat dalam kelas lakaran untuk menghasilkan kitchen kan. Okey, 3 idea. Jadi mula-mula idea ini seterusnya diinovasikan jadi idea yang kedua. Okey, ni idea satu lah. Idea satu diambil daripada gambar, daripada asal ni. Idea kedua diinovasikan jadi idea dua ni, dan seterusnya dia lukis idea yang ketiga ni, ada inovasi yang meletakkan lebih cantik lah pada gambar ni. Gadget lampu basikal. Jadi pada lakaran, elemen dan prinsip diambil kira. Elemen dan prinsip diambil kira untuk memastikan gadget memenuhi kehendak pengguna dan fungsi utama dikekalkan. Apa fungsi lampu basikal? Apa fungsi lampu basikal? Keselamatan waktu malam. Keselamatan waktu malam. Menghasilkan cahaya lah kan. Menghasilkan cahaya untuk keselamatan, terutamanya waktu gelap lah. Jadi ciri-ciri reka bentuk akhir, mesti ada penggunaan komponen mesti jelas. Penggunaan komponen mesti jelas. Komponen apa yang diguna, dan juga lakaran yang betul ialah bila mana ada ciri yang kedua ni, melabelkan maklumat seperti jenis bahan pembinaan, fungsi, komponen, saiz dan juga warna. Kita tengok pada idea yang ketiga. Ada jenis bahannya. Yang ini diguna plastik. Jenis bahannya ialah plastik. Di fungsi komponen, tengok fungsi komponen dia letak kat mana fungsi dia. Pemegang lampu, ni dia lebih jelas lah, pemegang lampu
Dia tak letaklah apa guna pemegang lampu tu. Dia letak lampu maknanya ada pemegang dia menggunakan letak sistem mekanikal yang digunakan ialah pautan. Okey. Pengunci pemegang lampu. Okey, pengunci ni dia letak penggunaan sistem mekanikalnya, komponen mekanikalnya ialah was. Okey, seterusnya di bahagian sini ada gelongso. Okey, gelongso ni mungkin boleh tarik lampu tu panjang ke depan ataupun ke belakang. Okey, ada saiz dan diletak warnanya, warna hitam ni dibezakan dengan apa, ada latar belakang lah, maksudnya ada shadow, ada bayang cuma tak ada rendering je di sini. Okey, dan ada saiz, ukuran. Jadi cikgu kalau boleh nak para pelajar hasilkan satu gadget reka bentuk gadget yang menggunakan sistem mekanikal yang dipilih. Boleh ke? Awak pilihlah apa-apa pun. Saya tak ada masalah. Okey, lepas tu kita hasilkan. Sekejap saya nak tunjuk satu contoh. Ada mana lakarannya? Ada ni. Ni. Okey. Ini lakaran reka bentuk mekanikal dan dia berjaya hasilkan satu meja yang ada gadget mekanikal. Ada apa kat sini? Ada pautan. Di kawasan sini ada pautan. Apa yang dilukis, apa yang dilakar, dihasilkan. Okey, apa yang dilakar, dihasilkan. Okey, ada pautan di sini menggunakan kayu. Okey, menggunakan bahan kayu. Okey, pautan ni digunakan besi kot. Untuk sambungkan kaki meja ni. Okey, supaya dia boleh lipat. Okey, lipat. Okey, seterusnya ni. Ni diguna apa? Ni penyidai ni. Okey, penyidai. Jadi penyidai ni dia boleh sorong ke atas dan ke bawah, tinggi dan rendahkan penyidai ni. Ada satu komponen mekanikal di sini diguna gelongso. Okey, gelongso dan ada button. Button ni kita kata sebagai pautan supaya bila dah digelongso dia lock. Okey, lock. Supaya bila naik ke atas, dia tidak boleh turun ke bawah lagi. Dia letak pautan. Ni bahan yang digunakan ialah pipe PVC. Okey, disambung-sambung pipe PVC. Okey, jadi ni apa nama ni? Penyidai. Okey, apa yang dilukis dihasilkan. Okey, seterusnya, contoh seterusnya. Ni. Okey, ni apa? Tangan kan? Kira macam tangan robot lah. Okey. Tapi menggunakan apa? Menggunakan kertas je. Okey. Apa sistem mekanikal yang digunakan di sini? Apa tahu? Apa sistem mekanikal yang digunakan di sini? Apa tahu? Tali apa? Tali sawat. Tali sawat, bagus. Apik. Lagi? Mana dia tadi? Tali sawat. Lagi diguna apa ya? Ada lagi tak? Tali sawat. Diguna tali sawat. Tarik. Supaya boleh pegang, boleh memegang, boleh mencengkam. Okey, apa lagi ada rasanya? Ada gelongso? Tak ada gelongso. Ada pautan? Ada pautan tak kat situ? Ada pautan tak? Adalah paut ni. Ni dua ni. Dia pakai apa? Tali dengan disambung dengan kabel tie paut. Okey, apa yang dilukis dihasilkan. Okey, setakat ni ada soalan tak pelajar? Ada tak soalan? Cikgu kena lakar ke? Ya? Kena lakar ke? Ya. Di akhir sesi pelajar kena lakar. Okey. Lakar satu lakaran gadget mechanical, sistem mechanical. Boleh? Boleh.
Okay kan, cikgu dah bagi contoh. Tengok cikgu bagi contoh lagi. Inovasi yang ada. Ni, contoh produk inovasi yang ada. Okay, gunting disambung dengan pemegang ni. Jadi bila sambung dengan pemegang ni maknanya ada pautan di sini. Jadi ada apa lagi? Kat sini ada apa? Gunting ni ada apa? Apa tahu? Tuas. Tuas. Bagus, ada tuas. Okay, di sini apa ni? Pemukul telur. Apa kita panggil? Selain daripada dia boleh pukul telur, dia boleh jadi sudip juga kot. Oh, tak boleh jadi sudip. Ni lompong tengah-tengah ni. Dia ada apa ni? Boleh pusing-pusing ni. Boleh pusing-pusing ni, mungkin dia ada ball bearing dalam ni kecil. Tapi kalau okey lah. Okay. Ball bearing. Okay, ni. Daripada gabungan sistem mekanikal ni komponen mekanikal. Ini banyak ni. Pada basikal ni banyak ada 4 tadi. Disambung dengan orang duduk ni. Okay, budak duduk ni. Pun ada pautan di sini. Okay, ada pautan di sini. Ni. Pengumpas kulit buah. Pengumpas kulit buah. Ada ball bearing. Lagi ada apa? Pautan. Okay. Ni. Okay, ini apa kita panggil? Chopper. Okay, menghancurkan galik bawang putih. Payung dan basikal ada komponen. Payung ada khas komponen mekanikal dia. Basikal ada komponen mekanikal dia ni, gabungan. Okay, dua produk ni. Ni pun macam tu juga. Ni pun ada juga Ini meja ada apa? Meja ada pautan. Dia ada apa pada meja? Boleh lipat ni. Yang ni iron penyidai. Okay. Ini pun macam tu juga. Okay, ni cikgu bagi contoh-contoh lah. Okay, produk inovasi yang ada komponen mekanikal. Jadi cikgu nak, yang ini tak ada lakaran dia. Yang tadi ada lakaran ni ada lakaran. Belajar cuba untuk hasilkan gambar, lakaran, satu gadget yang mana pada gadget tersebut mengandungi komponen mekanikal. Dan seterusnya nanti awak akan hasilkan satu gadget berfungsi yang mengandungi komponen mekanikal. Okey. Ada soalan nak tanya cikgu? Ada soalan nak tanya cikgu? Tak ada cikgu. Okey. Setakat yang saya terangkan tadi, pelajar faham ke? Ya. Okey, alhamdulillah. Ada masa lagi, okey. Tu, sekejap. Okey. Sorry, ada gangguan sikit. Okey, seterusnya pelajar, saya dah bekalkan awak dengan lembaran kerja. Okey, lembaran kerja pada minggu lalu berkaitan dengan komponen mekanikal. Jadi hari ini cikgu nak kamu lengkapkan bahagian yang ada gambar basikal tu. Okey, jadi pelajar boleh rujuk untuk jawab soalan tersebut di muka surat 48 buku teks, yang mana mengandungi kaedah cara bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih iaitu basikal. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada soalan tak nak tanya cikgu?
Ada soalan tak? Tak. Tak ada. Okey, saya nak tanya. Seorang yang tak bersuara langsung dari siapa ni? Syanda. Chin Lee. Chin Lee. Chin Lee, sebut satu komponen mekanikal yang ada pada basikal. Chin Lee, are you here? Yang ada pada basikal. Apa komponen mekanikal yang ada pada basikal? Right. Chiu Ching. Awak baru masuk Chiu Ching? Okey, nanti cikgu akan masukkan rakaman kita dalam grup RBT. Jadi pelajar boleh rujuk apa yang kita telah belajar pada hari ini dalam rakaman tersebut. Dan untuk pelajar lain pun samalah. Ini bermaksud kalau 13 ada tolak saya dengan Cikgu Salina, maknanya ada 11 pelajar je yang masuk pagi ni. Kelas awak ada 25, jadi ada 14 pelajar tak masuk. Tak tahu apa masalah, tak ada pula dia cakap apa-apa dalam grup. Check. Tak ada. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada Saya tanya Chin Lee pun tak jawab. Okay. Shan, jawab Shan. Ada berapa komponen Shan? Ada berapa komponen? Sebut satu komponen yang ada pada basikal. Roda. No, itu bahagian komponen mekanikal. Pada roda ada apa komponen mekanikal? Galas berbola. Yes, pada roda ada galas berbola. Pada handle ada? Pada handle ada? Galas berbola, Afiq. Okey, pada pedal? Pedal? Rantai. Rantai dan? Ya. Rantai dan gear. Lagi satu lagi. Ada brake? Ada? Was. Okey. Jadi pelajar cukup-cukup setakat ni pelajar kena lengkapkan satu latihan yang cikgu bagi tu. Okey, yang kedua lakaran. Okey, lakaran gadget. Okey, boleh rujuk muka surat 49. Okey, dan juga rakaman nanti cikgu akan masukkan. Okey, setakat tu saja saya tamatkan. Saya harap tamatkan GM lah, bukan tamatkan kita punya kelas. Kelas kita habis 10.30. Jadi kita akan berhubung melalui WhatsApp group. Okey, 2A RBT. Okey, setakat tu saja. Saya harap pelajar jaga SOP. Okey, jangan keluar berjalan-jalan. Kita jaga kita, nampaknya kes semakin naik. Jadi saya doakan supaya kita semua berada dalam keadaan yang sihat, okey, bertenang, okey, dan jangan banyak tidur dan melayari internet, tengok benda-benda yang tak elok sebab dia akan merosakkan minda kamu, melemahkan minda kamu. Jadi yang Muslim jangan lupa untuk solat 5 waktu, okey, jangan tidur banyak-banyak, yang pelajar lain pun jangan tidur banyak-banyak, tak elok, tak sihat nanti. Okey, setakat tu saja. Assalamualaikum. Okay, bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih Ega. Sama. Terima kasih Ega juga. Okay. Bye cikgu. Bye.